وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dan sesungguhnya telah elok orang yang berkata takut atas dirinya oleh orang yang taubat, maka betapa engkau lihat hal mereka yang tiada sekali-kali taubat. Maka sebaik-baik manusia, yakni apabila dia merasakan ataupun merasa takut kepada Allah Ta'ala, apabila dia melihat bahawa dirinya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jika engkau taubat kemudian, maka engkau binasakan tubuh, engkau binasakan tubuh engkau, dan kembali engkau pula kepada dosa yang kedua kalinya, maka kembali pula olehmu kepada taubat. Dia kata apabila kita bertaubat kepada Allah kemudian kita buat pula dosa, maka hendaklah kita kembali cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang bertaubat kepada Allah, dia kena azam bersungguh-sungguh, jangan nak buat pula dosa. Betul-betul dia buat. Tapi kalau kadang-kadang kita terbuat juga, buat dosa juga selepas kita bertaubat, cepat-cepat kembali kepada Allah. Kerana amat besar kemurkaan di sisi Allah orang yang mempermain-mainkan taubat. Kalau nak taubat, taubat betul-betul. Bila kita dah bertaubat, kita kena cari kawan yang baik. Kemudian kita kena tambah amal ibadat, kita kena tambah ilmu agama. Kita kena banyak bertafakur memikirkan tentang dosa-dosa yang telah kita lakukan, supaya kita ni dapat meninggalkan dosa ataupun tidak kembali kepada dosa yang telah kita taubat. Tetapi kalau kita kembali, manusia kadang-kadang ialah Allah Ta'ala beri hati ini sentiasa berbolak-balik. Sebab tu kita diminta berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'ati wa husni ibadatik. Wahai Allah yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama kamu, dan minta pada Allah Ta'ala tetapkan kita dalam kebaikan dan ibadat ketaatan kepada Allah. Hati manusia boleh berbolak-balik. Kadang-kadang hari ni kita tengok dia baik, esok berubah. Dan hari ini kita tengok dia ni buruk perangannya, tapi esok menjadi manusia yang berakhlak mulia. Puncanya adalah pada hati. Dan apabila manusia itu bertaubat kepada Allah, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, maka ia seperti tidak ada dosa. Maka dia kata, kembali pula olehmu kepada taubat. Maka bila sahaja kita ini bertaubat, kita buat balik, kita ni menzalimi diri kita, maka hendaklah saya kita kembali kepada Allah Ta'ala, taubat kembali dengan bersegera, jangan kita tangguh-tangguh. Dalam satu hadis mengatakan bahawa ada hamba-Ku dia bertaubat, kemudian entah macam mana terikut nafsu, lalu dia melakukan dosa, kemudian dia bertaubat pula, kemudian dia melakukan dosa, dan setiap kali dia buat dosa, dia bertaubat pada Allah. Lalu Allah Ta'ala katakan kepada hamba ini, buatlah apa yang kamu buat, aku ampunkan dosanya. Dengan arti kata, bukan hadis ini menyuruh kita mempermainkan taubat, tidak. Tetapi apabila kita tersalah saja, kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menyesali di atas perbuatan yang dia lakukan. Sebab itu semalam dalam kuliah maghrib saya ada mengatakan bahawa ulama sufi berpendapat bahawa ahli ibadat yang melakukan dosa lalu dia sedar di atas dosa dia, lebih baik daripada ahli maksiat yang buat dosa kemudian dia sedar di atas dosa dia. Bila dia buat dosa, dia kata, ya Allah, aku ni banyak dosa, aku ni bersalah, ya Allah, ya Allah, aku ni buat apa ni, buat kesilapan padamu, ampunlah dosa aku. Dia adalah ahli maksiat. Lebih baik daripada ahli ibadat yang dia beribadat tanpa merasa bersalah di hadapan Allah, sedangkan ibadat dia ada ujub, ibadat dia ada riak, ibadat dia ada sum'ah, tapi dia buat amal ibadat, dia rasa aman, dia rasa dia tidak perlu bertaubat kepada Allah dengan ibadat yang telah dia buat. Maka katanya ahli maksiat yang sedar di atas dosanya lebih baik daripada ahli ibadat yang tidak sedar di atas dosa yang ia lakukan.
Jadi kita hendaklah sentiasa bertaubat kepada Allah, kerana kita manusia yang banyak melakukan dosa. Maka orang yang banyak melakukan dosa, hendaklah dia sentiasa sedar dosa yang dia lakukan dan hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata bersegera bertaubat dan kata olehmu bagi dirimu, mudah-mudahan aku mati dahulu daripada bahawa aku kembali kepada dosa. Dan hendaklah dia kata dalam hatinya, sebenarnya bila kita buat dosa, bila kita buat apa-apa, kita kena sedar, kita kena ingat, ini dosa ni aku buat, ya Allah aku buat dosa, aku tersilap. Bila saja kita buat dosa, biar hati kita ni berkata-kata. Jangan kita buat dosa kemudian hati kita ni buat biasa saja. Ada manusia yang dia buat dosa tapi tak rasa apa-apa. Tak merasa apa-apa di atas dosa yang dia buat. Ini adalah manusia yang berada di dalam bahaya yang bersangatan. Berbeza dengan orang yang buat dosa kemudian kembali kepada Allah dan sedar dia telah melakukan dosa dan cepat-cepat kembali. Maka bila dia buat dosa kali kedua, dia kembali dan dia ingat dan katalah dalam hatinya, ya Allah, biarlah aku mati dalam keadaan bertaubat. Lebih baik dia kata mati dalam keadaan dia bertaubat daripada dia mati dalam keadaan kembali melakukan dosa. Sehingga kan ada cerita kan mengenai orang ahli ibadat yang banyak ahli ibadat, melayakkan dia masuk dalam syurga dah. Tetapi di saat akhir dia bercita-cita sekali nak buat maksiat. Apa salahnya kalau buat maksiat lepas tu bertaubat balik, rasa nak buat maksiat. Sebab selama ni ibadat, nak rasa kat nikmat maksiat. Lalu dia pun pergilah. Bila dia pergi, mati di tengah jalan, akhir sekali dimasukkan ke dalam neraka. Walaupun dia tak sempat buat maksiat. Hanya dah pergi dah usaha untuk nak buat maksiat. Usaha untuk buat maksiat tapi mati di tengah jalan. Sedangkan kehidupan dia dengan ibadat banyak. Berpuluh tahun buat amal ibadat. Tapi mati dalam keadaan bercita-cita nak buat maksiat. Ada pun yang satu lagi hadis mengenai orang yang telah membunuh 99 orang. Lalu dia tanya orang, saya telah bunuh 99 orang, boleh tak bertaubat? Orang tu kata, kamu ni terlampau banyak bunuh orang, Allah Ta'ala tak terima. Sebab ni kamu ni jahat. Lalu dia bunuh cukup 100. Bila dia bunuh cukup 100, dia jumpa pula orang lain seorang lagi, boleh tak bertaubat? Orang tadi kata boleh, tapi kamu kena keluar daripada tempat ini, tempat orang yang ahli maksiat, pergi ke tempat ahli ibadat. Lalu dia pun bercita-cita nak bertaubat. Dalam perjalanan nak pergi tempat yang untuk dia pergi bertaubat tadi, mati tengah jalan. Lalu Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling penting kita minta pada Allah, biar kita mati dalam keadaan bertaubat, dalam keadaan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak melihat kepada ibadat. Jangan kita bangga kepada ibadat yang kita lakukan. Kita tidak bergantung pada ibadat. Kita bergantung dengan Allah, dengan rahmat Allah Ta'ala. Kalau nak bergantung dengan ibadat, layakkah ibadat yang kita buat ini masuk dalam syurga? Kalau kita tengok, sedangkan syurga Allah Ta'ala, inna sil'atallahi ghaliyah, inna sil'atallahil jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah Ta'ala ini sangat mahal, dan barang dagangan Allah yang mahal ini adalah syurga. Jadi nak dapatkan syurga ni bukannya mudah. Maka kalau dibandingkan dengan ibadat, tak padang dengan ibadat kita. Dan diceritakan dalam kitab Jauhar Mauhub, menceritakan bahawa ada seorang hamba Allah Ta'ala yang melakukan ibadat berpuluh-puluh tahun buat amal ibadat tanpa melakukan maksiat. Tetapi apabila ditunjukkan oleh Allah, Allah Ta'ala kata, aku masukkan kamu ke dalam syurga dengan rahmat aku. Lalu dia kata, ya Allah, aku nak kamu masukkan aku di dalam syurga dengan ibadat aku. Allah Ta'ala nak beri dia rahmat, tapi dia nak minta dengan ibadat, kerana dia sangka ibadat dia ni memang layak dia masuk syurga. Lalu diambil orang tadi, tidak dimasukkan ke dalam syurga, ditunjukkan neraka. Ditunjukkan neraka. Bila ditunjukkan neraka, dia rasa dahaga, lalu diambil air satu titik dalam syurga, baru diminum padanya. Hilang dahaga dia. Kemudian di situlah nilai ibadat yang dia lakukan. Barulah dia tahu akhir sekali Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan maksiat yang kita buat, dengan kejahatan yang kita buat, dengan ibadat yang sedikit, tak layak kita nak masuk dalam syurga. Maka tidak dapat tidak, kita kena banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bertaubat, dia kena mengakui dosa dia. Kalau dia tak berasa dia ada dosa banyak, dia tak berasa dia berasa baik, dia pasti bukan orang yang bertaubat. Dan orang yang bertaubat, dia sedar bahawa dosa dia buat itu sangat banyak dan dia berasa ingin bertaubat.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila sahaja dia buat dosa, dia kata moga-moga aku mati dalam keadaan bertaubat dahulu sebelum daripada kembali kepada dosa. Sebelum dah buat dosa semula, baik aku mati dalam keadaan tengah bertaubat. Maka dia kata kembali kepada dosa sekali ini, dan demikianlah kedua kalinya dan ketiga kalinya, dan demikianlah dia buat dosa, taubat dah sekali, kemudian buat dosa, taubat pula yang kedua, kemudian dosa, taubat pula yang ketiga, dan setiap kali dia bertaubat dia kena kata, ya Allah, ya Tuhanku, lebih baik aku mati sebelum aku buat dosa pula. Ataupun lebih baik aku mati dalam keadaan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah, yakni begitulah seterusnya, dan seperti kamu mengerjakan dosa dan kembali pula kepadanya, yakni kepada dosa tadi, mengerjakan akan dia ibadat, lalulah kamu cepat-cepatlah buat ibadat. Bila buat saja taubat, kembali pada dosa, kembali balik kepada ibadat. Innal hasanat yuzhibunas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang kita buat ini akan menghapuskan dosa. Kadang-kadang kita tak nak lagi buat dosa, ataupun sikap kita yang suka pada dosa tadi. Orang yang suka menyanyi, kadang-kadang dia balik dah nak bertaubat, menyanyi semula. Sikap dia peseng, ataupun nafsu yang ada dalam diri dia kalah, tak boleh nak lawan dah. Jadi dalam keadaan macam tu, maka dia tidak dapat tidur. Setiap kali dia bertaubat, dia kena ingat, ya Allah, ya Tuhanku, biarlah aku ni mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan setiap kali dia buat dosa, kembali cepat-cepat buat amal ibadat. Kembali cepat-cepat. Jangan kita putus asa, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada semalam dia hantar mesej saya, lama dah dia dengan saya. Dia mengaku bahawa dia ini adalah anak yang derhaka dan ayah dia meninggal. Dia tak sempat minta ampun kepada ayah dia. Saya selalu beri nasihat dia, nasihat dia. Malam dia beri mesej kata, baik mati lah senang. Sebab dah putus asa dah. Sebab dia rasa dia tak ada layak dah nak jadi anak yang baik. Saya beritahu kepada dia, yakinlah, kita kalau kita merasa banyak dosa, merasa nak bertaubat pada Allah, kita adalah manusia yang baik. Kita selagi mana kita insaf nak bertaubat kepada Allah. Dan apabila kita tidak sempat minta ampun, ada jalan kita nak buat baik selepas daripada kematian dia. Jangan putus asa. Kejahatan yang kita buat pun, bila kita buat jahat, kita cepat-cepat kembali kepada Allah. Manusia mana yang tidak melakukan dosa, bumi mana yang tidak ditipu hujan, lautan mana yang tidak bergelora. Jadi akhir sekali dalam keadaan macam tu, kita kena kembali pada Allah. Jangan putus asa dengan Allah, dan baik sangkalah dengan Allah. Allah Ta'ala sekali-kali tidak zalim hamba-Nya. Allah Ta'ala sangat kasih hamba-Nya. Kasih macam mana pada hamba dia? Nabi ada menceritakan mengenai seorang wanita yang kalut dalam peperangan. Tiba-tiba terlepas anak dia yang dalam susuan ni, dalam menyusu lagi. Anak dia terlepas. Dia lari ketakutan nak selamatkan diri. Lalu dalam keadaan tu dia teringat kepada anak dia. Dia pun lari-lari, pusing balik, masuk medan perang cari anak dia. Dalam cari anak dia, dengar-dengar suara menangis. Lalu ibu tadi redah juga. Dan nampak anak dia dalam keadaan terbaring menangis. Lalu ibu dia sambut anak dia tadi, lalu menyusukan anak dia dan lari daripada kawasan medan perang tadi. Lalu Nabi kata, adakah wanita ini akan mencampakkan anak dia kembali dekat medan perang tadi? Kata sahabat, tidak. Sebab apa? Kerana kasih kepada anak dia. Lalu Nabi kata, Allah Ta'ala lebih kasih daripada ibu tadi kepada hamba dia. Allah Ta'ala kasih. Kita kasih sangat kepada anak kita, Allah Ta'ala lebih kasih kepada kita. Tetapi dengan syarat, hendaklah kita mendekatkan diri dengan Allah. Ni Allah Ta'ala kasih kita. Apa bukti Allah Ta'ala kasih kita? Banyak mana maksiat yang kita buat, tapi Allah Ta'ala turun nikmat tak henti-henti pada kita. Tunjuk kasih. Tapi kenapa kita nak menjauhkan diri pada Allah? Dekatkanlah diri pada Allah, bertaubatlah pada Allah, banyakkanlah membaca Quran, berzikir, dan juga hadir majlis ilmu, semata-mata nak mendekatkan diri kepada Allah. Kerana kita tahu bahawa Allah Ta'ala kasih kepada kita, dan juga kita nak kasih pada Allah Ta'ala dengan melakukan ibadat dan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata, mengerjakan akan dia ibadat, cepat-cepat buat ibadat, maka ambil olehmu akan taubat. Maknanya terus jadilah kamu orang yang bertaubat, terus bertaubat dan kembali kepadanya, yakni kamu bertaubat balik kepada Allah akan kerjamu dalam pekerjaan kamu. Jadi bila dalam dosa-dosa yang kita buat, dalam perbuatan yang kita buat ini, hendaklah kita kembali kepada Allah. Bila buat dosa, kembali pada Allah Ta'ala.
maka jangan kamu jadikan taubat itu terlebih lambat daripadamu. Jadi nak beritahu, jangan kamu buat lambat-lambat bertaubat kepada Allah sebelum kamu mati. Kita dok taubat tangguh-tangguh, tak apa sampai masa kita taubat, dah kita tidak tahu saat kematian kita. Maka dia kata di sini seperti bara yang kembali mengerjakan dosa, ataupun sebelum kamu mengerjakan dosa tadi, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Dan jangan kamu putus asa kepada Allah. Jangan putus asa. Manusia melakukan dosa sebagaimana besar pun dia buat dosa, tapi kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Tetapi amat rugi manusia yang tidak bertaubat kepada Allah, kerana Allah Ta'ala beri peluang hidup sekali saja. Kita ni dah cukup dah banyak dosa. Start daripada kita balik sampai sekarang, dosa kita buat tiap-tiap hari. Dalam ibadat pun buat dosa. Dalam semayang, dosa tengah semayang. Dalam baca Quran, dosa tengah baca Quran. Dalam infak harta fisabilillah, dosa dalam keadaan tu tak termasuk dosa merompak lagi, dosa cari keaiban orang lagi, dosa ambil hak orang lagi, macam-macam dosa yang kita buat. Tapi walaupun kita ada hamba Allah Ta'ala yang berdosa, yang pertama kita kena mengaku depan Allah, kita memang hamba Allah Ta'ala yang berdosa. Yang kedua, kita nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, jangan putus asa dengan Allah. Jangan buruk sangka, Allah Ta'ala ni tak berakhir kat aku. Jangan. Allah Ta'ala tak kasih. Kenapa bertipu-tipu aku ni ditimpa ujian? Kita kena ingat, manusia yang paling banyak ujian adalah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan jalan yang diikuti oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, jalan yang kita minta sama, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kau beri nikmat kepada mereka itu. Siapa? Nikmat mereka itu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Terdiri daripada orang-orang, terdiri daripada nabi-nabi. Siddiqin, orang yang menghidupkan sunnah nabi. Syuhada, orang yang mati syahid. Salihin, orang-orang yang soleh. Ini jalan-jalan orang yang soleh. Bila jalan orang soleh, kita nak lalu jalan orang soleh, jalan yang sampai kita ke dalam syurga. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada dia, nak beri pahala pada dia, nak beri syurga pada dia, yusib minhu, Allah Ta'ala beri musibah pada dia. Beri musibah. Kadang-kadang yang dapat musibah dapat musibah ini adalah disebabkan dosa kita. Disebabkan dosa kita. Kita dapat anak derhaka pada kita, boleh jadi kita derhaka pada suami. Boleh jadi gitu. Kita dapat mendapat ni dalam keadaan hidup kita susah, ataupun anak kita lawan kita, boleh jadi kita derhaka pada mak ayah kita. Jadi nak beritahu, kadang-kadang berlaku itu di atas dosa kita. Sebab tu kita kalau ada apa-apa, kita melihat diri kita, jangan melihat kepada makhluk. Orang dengki kepada kita, sebenarnya Allah Ta'ala nak uji kita, mungkin di atas keimanan kita. Jadi jangan melihat kepada makhluk, tapi melihat kepada Allah Ta'ala. Dan yakinlah Allah Ta'ala kasih kepada kita semua. Buktinya hari ni siapa kita dekat majlis ilmu. Ramai lagi yang orang tidak hadir di dalam majlis ilmu. Ramai lagi orang yang tengah lalai. Ramai lagi orang yang tak ingat kepada Allah Ta'ala. Ramai lagi orang yang tidak mahu memperbaiki dirinya untuk menjadi orang yang soleh. Tetapi Allah Ta'ala pilih kita. Dalam keadaan macam mana kita tinggal rumah kita, tinggal keadaan kita, semata-mata kita nak cari redha Allah dan juga nak jadi manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi amat malang kalau Allah Ta'ala dah pilih kita di kalangan orang-orang yang baik. Apa bukti orang yang baik? Dia selalu duduk tempat yang baik-baik. Dia duduk tempat yang baik-baik, dan dia selalu suka mendengar perkara yang baik-baik, dan dia selalu melakukan perbuatan yang baik-baik. Dalam hati dia nak buat baik sama. Aku ni kalau ada piti nak infak fisabilillah. Aku ni kalau dalam keadaan sihat, aku nak pergi sembahyang berjemaah. Aku ni kalau ada masa, aku nak pergi belajar ilmu agama. Ni menandakan kita ni adalah orang yang baik-baik. Maka tidak dapat tidak bila sahaja Allah Ta'ala beri peluang kepada kita, kemudian dengan keluasan masa yang kita ada, maka kita buat dosa pada Allah, cepat-cepat kembali kepada Allah, dan jangan putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis mengatakan, orang yang telah membunuh 100 orang pun dia bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Kalau dia bunuh 100 orang pun dengan syarat hati dia benar-benar ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dan jangan
menegahkan dirimu. Jangan menegahkan dikau oleh syaitan daripada taubat. Jangan menyebabkan syaitan ini menghalang kita daripada bertaubat. Jangan sampai syaitan tu dapat mencegah kita daripada bertaubat. Kadang-kadang kita nak buat baik, syaitan melemahkan semangat kita. Kamu ni tak jadi orang baik dah. Jangan kita mengikut langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikut langkah syaitan. Maka hendaklah kita bersegera kepada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala dan perkara-perkara seperti menangguh-nangguhkan taubat, ataupun merasakan kita tidak perlu bertaubat sebab kita ni orang baik dah, ataupun tidak mahu melihat kepada dosa. Ini semua daripada syaitan yang cuba menarik kita. Jangan tengoklah pada dosa, ataupun jangan ingat-ingat kepada mati. Jangan ingat-ingat kepada mati. Ini syaitan tarik kita. Bila kita terikut dengan syaitan, tambah ingat kepada mati, tambah cakap bab dosa, tambah bertaubat pada Allah, akhir sekali kita telah termasuk di dalam perangkap syaitan. Perangkap syaitan, akhir sekali kita pun jauh, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab yang demikian itu, maka bahawasanya tanda kebajikan tiadalah engkau dengar sabda alaihi salatu wassalam. Tidakkah kamu mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang baik di kalangan kamu, khiyarukum kullu muftinin kullu muftinin tawwabun. Dan sebaik-baik kamu ialah tiap-tiap orang yang kebanyak fitnah. Kebanyak fitnah apa ni? Taubatnya. Yang kebanyak fitnah, taubatnya. Artinya yang banyak kena bala dengan dosa. Tak jelas dosa dia. Dosa banyak. Banyak taubat daripadanya. Baik, sekarang ni nak beritahu, sebanyak-banyak orang, sebaik-baik orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan dia kata tidak, orang yang banyak fitnah tu, dia banyak ujian kepada Allah Ta'ala, tetapi dia banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala di atas dosa yang dia lakukan. Jadi orang yang bertaubat, kadang-kadang bila kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, kembali pada Allah, banyak-banyak ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Kita tengok ada seorang sahabat Nabi, nama dia Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ini dia seorang sahabat Nabi. Mus'ab ini dia seorang yang kaya, seorang lelaki yang kaya, yang segak, yang tampan. Orang Kelantan kata jangok. Orang yang hebat, orang yang tampan, dan memakai pakaian yang indah-indah di tubuh dia, dan memakai kenderaan yang hebat-hebat. Dan setiap kali orang lalu, orang akan memandang dia, baik lelaki ataupun perempuan, pasti akan memandang dia, kerana pada diri dia ada kecantikan. Kecantikan pada pakaian, kecantikan pada kenderaan, kecantikan kepada wajah, kecantikan pada tubuh yang perkasa. Jadi orang tengok Allah Ta'ala beri kehebatan pada dia. Allah Ta'ala beri. Lalulah dia pergi ke mana-mana, nama dia disebut. Tak ada lah orang yang paling handsome, tak ada orang yang paling kaya, orang yang paling hebat dan sebagainya. Maka orang dah sebut-sebut nama dia. Tetapi ketika itu dia mendengar ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang baik akhlaknya, orang yang sangat baik akhlaknya, dan orang yang hebat yang berada di kota Mekah ketika itu. Lalu Mus'ab ibn Umair ni nak pergi tengok Muhammad ni comel setara mana, hebat setara mana, pakaian dia macam mana, dapat menandingi dia ke macam mana. Lalu dia pun pergi. Tiba-tiba dia tengok Rasulullah menyampaikan ilmu agama, dia dengar daripada jauh-jauh. Lama-lama daripada jauh tertarik sikit-sikit, pergi dekat, sehinggalah duduk dalam majlis ilmu Nabi. Bila duduk dalam majlis ilmu Nabi, lalulah beriman dengan Allah, mengucap 2 kalimah syahadah, beriman dengan Allah Ta'ala. Bila dia beriman dengan Allah Ta'ala, ibu dan bapa dia tidak mengetahui bahawa dia sudah masuk Islam. Tengok sahabat Nabi masuk Islam pun payah. Dan masuk Islam bawa kena ujian. Kita lahir dalam keadaan Islam. Sahabat Nabi baca Quran kena pukul di hadapan Kaabah, pensan. Kita baca Quran tak ada apa-apa, tu pun tak baca. Sahabat Nabi sembahyang, dalam keadaan Nabi sembahyang kena kawal. Kalau tidak orang khianat pada Nabi. Penuh Nabi sembahyang, mari Abu Jahal lepo bangkai binatang atas kepala Nabi.
Nak beritahu Abu Jahal pukul Nabi ketika Nabi semayang. Kita alhamdulillah semayang tak ada apa-apa. Itu pun tak semayang juga. Kalau semayang pun alhamdulillah semayang fardu. Jadi nak beritahu semayang sunat kena banyakkan. Jadi dalam keadaan macam tu, akhir kali dia beriman dan mak ayah dia, ibu bapa dia tahu bahawa dia sudah beriman. Bila saja ibu bapa dia tahu dan dia sudah beriman, lalu ibu bapa dia sangat marah. Bila sangat marah, mak dia pun beri ujian dia, mak dia tidak makan, mogok lapar dia panggil. Tidak makan. Sehingga kan dia tengok mak dia dalam keadaan sakit kerana tidak makan. Mak dia kata, selagi mana kamu tidak kembali kepada agama menyembah patung berhala, aku tidak akan makan. Ujian Allah Ta'ala pada dia. Sedangkan dulu dia keadaan macam mana? Sekarang ni dia dah bertaubat lah, dah kembali pada Allah. Kiranya dia dah masuk Islam lah. Jadi akhir sekali, dalam keadaan macam tu dia sabar sehinggalah mak dia memang tidak berdaya. Lalu mak dia kata, kamu tidak kesiankan kepada mak? Kepada mak kamu tidak kesiankah? Nanti kalau orang kata Mus'ab telah membunuh ibunya semata-mata kerana mengikut Muhammad. Lalu Mus'ab mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, kalaulah Allah Ta'ala memberi kepada ibu 10 nyawa, lepas pada ni mati hidup balik, saya tetap akan beriman dengan Allah dan Rasul. Saya tidak akan meninggal agama Muhammad. Menyebabkan mak dia sangat kecewa. Lalu ayah dia mendapat tahu keadaan anak dia yang bertegas nak beriman dengan Allah dan Rasul. Lalu ibu bapanya menghalau dia daripada rumah dan tidak diberi segala harta kekayaan. Yang pakaian hebat-hebat, yang indah-indah, yang comel-comel tak ada. Yang kenderaan yang hebat-hebat tak ada. Maka Mus'ab ibn Umair keluar daripada rumah selas pinggang, tak ada duit pun, tak ada apa pun, hanya memakai jubah yang ada di tubuhnya sahaja. Pergi berjumpa dengan Rasulullah, cerita bahawa ibu bapa dia telah halau dia dan bersama dengan Rasulullah sehinggalah dia berhijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, menjadi ahli sufa, duduk kat masjid Nabi. Duduk kat masjid Nabi, menghidupkan masjid Nabi, tidur di masjid Nabi. Lalulah semayang siang malam itu belajar ilmu dengan Nabi. Sehinggalah satu ketika dalam satu majlis ilmu, Nabi menyampaikan ilmu, tiba-tiba datang Mus'ab. Sebelum daripada orang lain, sebelum pada Mus'ab, orang lain datang, Nabi tak rasa apa-apa. Tapi bila Mus'ab datang, Nabi merasa sedih. Lalu Nabi menangis. Lalu dia tanya kenapa menangis. Dia kata Mus'ab, sebab Nabi tengok Mus'ab, orang lain tak apa, tapi Nabi ingat Mus'ab daripada dia orang yang kaya raya, daripada orang yang hebat, orang yang ada kedudukan, tapi hari ini tak ada apa dia. Nabi kata, Mus'ab, kamu dahulu makan pagi yang lain, tengah hari lain, malam lain, tapi hari ini kadang-kadang tak ada makanan, sehari 2 hari tak ada makanan. Pakaian kamu berubah sama, pagi pakaian lain, malam pakaian lain, siang lain, malam lain, tetapi hari ini tengok pakaian tu lah tak ada pakaian lain. Dulu kamu sehat, sehat, tapi hari ini kurus dia, tak ada apa-apa. Lalu Nabi menangis. Nabi kata, manakah yang lebih baik, keadaan dulu dengan keadaan sekarang? Dia kata kalau nak ikut keadaan dulu lah lebih baik. Nabi kata tidak, keadaan sekarang lebih baik. Keadaan dalam keadaan kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak beritahu bila kita dah bertaubat pada Allah, kadang-kadang Allah Taala uji kita, ataupun orang yang diuji dengan Allah Taala banyak lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah sebaik-baik manusia yang banyak ujian tetapi banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang begitu. Bila kita nak jadi orang baik, kita dah berubah dah. Dahulu kita dalam keadaan lara dengan Allah, dalam keadaan semayang pun tak semayang, dalam keadaan tak ambil berat tentang agama. Hari ni kita dah berubah, nak baik balik pada agama. Kadang-kadang Allah Taala uji kita. Uji dengan cara macam mana? Dahulu dalam keadaan kita lalai dengan Allah, tak semayang, tak buat amal ibadat, tapi rezeki kita murah. Tetapi bila kita kembali pada Allah, nak jadi orang baik, rezeki pula kita jadi berkurangan. Allah Ta'ala akan uji kita. Kadang-kadang ujian ni sebenarnya apa? Sebenarnya nak menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan dahulu. Dengan syarat kita bersabar dengan Allah. Bila kita sabar, Allah Ta'ala beri pahala yang begitu banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar ini diberi pahala tanpa hisab. Bila kita benar-benar sabar. Sebab tu kita ni atas muka dunia kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita macam-macam, kita macam-macam beritahu. Bapalah aku ni sakit, bapalah jadi macam ni, bapalah jadi macam ni.
sebenarnya Allah Ta'ala kasih kepada kita supaya kita ini sabar dan untuk diberi pahala dan untuk dimasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang baik, orang yang terbaik di kalangan kamu, orang yang banyak kena ujian dan dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata kembali kepada Allah Ta'ala dengan nadamah bahasa Arab, yakni menyesal. Dia kembali dengan menyesal pada Allah. Dosa-dosa yang dia buat dia rasa sangat menyesal. At-taubah, an-nadmu taubah. Menyesal itu membawa kepada taubat. Menyesal di atas perbuatan yang kita lakukan. Jadi dosa-dosa, lebih-lebih lagi dosa-dosa besar, kita kena menyesal. Menyesal mungkin kita terlibat dengan riba. Menyesal mungkin kita terlibat dengan derhaka kepada kedua ibu bapa. Menyesal boleh jadi kita terlibat dengan mengambil harta orang lain. Menyesal. Jadi adalah keadaan kita menyesal, kita pun bertaubat kepada Allah dan istighfar. Ingat minta ampun banyak-banyak. Minta ampun banyak-banyak. Jadi minta ampun banyak-banyak. Istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lebih-lebih lagi di waktu malam kita duduk seorang diri dan ketika kita mengingati dosa kita. Duduk seorang diri atas tikar sejadah, kita ingat aku ni banyak dosa. Ya Allah, aku dahulu mendedahkan awak, tak rasa malu pun keluar pergi mari. Ampunlah dosa aku ya Allah. Patut istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Kerana istighfar ini menghapuskan dosa-dosa kita. Dan orang yang beristighfar kepada Allah bermakna orang yang ingin menyucikan hatinya daripada dosa-dosa. Dan ingatlah firman Allah Ta'ala, dan ingat bagi firman Allah Ta'ala, may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirullah hayajidillah ghafurur rahiman. Maka dia kata summa yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahiman. Para siapa yang mengerjakan kejahatan, siapa yang buat dosa ataupun menzalimkan dirinya, siapa yang buat dosa ataupun buat zalim diri dia. Kita buat zalim diri kita. Kalau kita tak semayang, zalim diri kita. Maka dia kata menzalimkan dirinya, kemudian minta ampun akan Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka didapati ia akan Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mengampuninya. Maka dia akan dapati bahawa Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya, lagi amat kasih sayang. Maka ketahuilah bahawa kamu mempunyai Allah yang maha mengampuni dan juga maha mengasihi kepada hamba-Nya. Allah Ta'ala sangat kasih kepada hamba-Nya, walaupun hamba-Nya seorang yang jahat tetapi bertaubat kepada Allah Ta'ala. Zaman Nabi Musa kita dah cerita bagaimana manusia yang sangat jahat akhir sekali mati keseorangan. Tak ada orang nak hiraukan dia kerana kejahatan yang dia lakukan. Bahkan Nabi Musa pun kata jahat, umat dia pun kata jahat, Allah Ta'ala sendiri pun kata dia jahat. Tetapi apabila dia nak mati, dia kata pada Allah, ya Allah, aku tidak ada yang lain kecuali Mu saja. Ampunlah dosa aku. Dia bertaubat sungguh-sungguh pada Allah, lalu dia mati dalam keadaan Allah Ta'ala terima taubat dia. Lalu Allah Ta'ala kata, ya Musa, kamu pergilah di suatu tempat, di sana ada satu mayat, kamu uruskan jenazah dia. Uruskan mayat dia. Lalu Nabi Musa pergi. Bila Nabi Musa pergi, dapati orang itu adalah orang yang sangat jahat. Nabi Musa kata, ya Allah, kamu suruh uruskan mayat ni, kan orang ni orang yang sangat jahat. Allah Ta'ala kata, benar, memang dia jahat dahulu, tetapi sebelum dia mati, dia sempat bertaubat kepada aku. Dia mengatakan bahawa dia tiada lain kecuali aku, dia tiada lain kecuali Allah Ta'ala, dan dia benar-benar mengharap Allah Ta'ala ampunkan dia. Allah Ta'ala kata, aku adalah Tuhan yang amat mengampuni hamba-Ku. Lalu Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Jadi manusia yang buat jahat kembali kepada Allah. Kalau dia orang tu buat jahat, betul-betul buat jahat, dia zalim diri dia sendiri, dia beriman, dia rasa dia ada iman, tetapi dia buat jahat, dia meninggalkan suruhan Allah, hendaklah dia itu beristighfar pada Allah, minta ampun, kembali kepada Allah, dan Allah Ta'ala terima taubat. Terima taubat yang kita lakukan, tapi dengan syarat ikhlas. Apa bukti terima taubat kita? Bukti terima taubat kita, yang pertama, kita benci sungguh maksiat yang kita buat. Kita tak akan kembali, tidak kembali dengan maksiat yang kita buat. Kalau minum arak, kalau berjudi, kalau tu. Jadi dalam keadaan macam tu, kita kena kembali
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan macam tu, kita kena minta ampun banyak-banyak kepada Allah Taala, dan kita yakin bahawa Allah Taala mengampuni hamba-Nya. Memang kita banyak dosa, kita kena mengaku banyak dosa, dan kita kena menangis sekali depan Allah, bukan sekali, acak kali. Pernah tak kita menangis di hadapan Allah? Pernah tak kita duduk seorang diri di tengah malam, kemudian kita pegang tasbih, kita sebut astagfirullah, 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 kemudian kita ingat dosa, lalu menitis air mata kita. Menangis, kita menangis bukan kerana apa, kita menangis kerana kita takut kepada Allah, dan kita sedar bahawa kita ini bukanlah hamba yang sebenar-benar mengabdikan diri kepada Allah. Allah Ta'ala inginkan kita mengabdikan diri kepadanya, tapi kita tidak mengabdikan diri pada harta, kepada makhluk, tidak kepada Allah. Lalu malam-malam pegang tasbih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hati kita ni banyak lalai pada Allah, lalu kita ingat dosa, ya Allah, dulu aku ni macam ni, dulu aku macam ni, dulu aku macam ni. Sebut, ingat betul-betul, sebut depan Allah, aku ni banyak dosa, sehingga keluar air mata, menangis. Kalau boleh menangis tu, siapa tak boleh nak bangun rasa. Allah jadi lemah sungguh, kerana merasa sangat menyesal di atas apa yang telah kita lakukan. Kita rasa lemah, rasa teringat pada Allah Ta'ala. Kemudian timbul pada tu rasa kesedaran, mulai hari ini saya tidak mahu lagi buat maksiat yang telah dilakukan. Lalu dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, lalu dia memperbaiki amal ibadat. Illa man taba wa amana wa amila salihat. Orang yang baik ni kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal dengan amal soleh. Apa makna beramal dengan amalan yang soleh? Kalau dahulu dia tinggal sembahyang, sekarang ni dia kena mengqadhakan sembahyang. Kalau dahulu dia ini ada tinggalkan puasa, dia mengqadhakan puasa dia. Kalau fidyah, dia bayar fidyah. Kalau dia ada ambil harta orang, dia cari mana harta orang yang dia telah ambil tu, dia pergi kumpul harta dia, dia bagi balik. Dia kata saya nak bayar balik. Dia fikir kesalahan dia ni, dan dia cuba tebus kesalahan dia untuk sebelum dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Saidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu kena hitung diri kamu dulu sebelum kamu dihitung di hadapan Allah. Fikir dosa kita banyak mana, apa kita nak bawa depan Allah. Kita keadaan macam mana ke, sampai masa sampai pada Allah. Baik kita kaya, baik kita miskin, baik kita senang, baik kita susah, baik kita ada kedudukan, baik ada kemasyhuran, baik ada pengaruh dan sebagainya, tak ada tempat lain sampai masa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak dapat tidak, dia kena ingat, kembali kepada Allah, minta ampun banyak-banyak, dan kita dapati bahawa Allah Ta'ala itu amat pengampun kasih. Maka inilah apa ni yang sering kita lakukan, ataupun yang sering dilakukan oleh orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar bahawa kita banyak dosa, bertaubat kepada Allah. Tapi persoalan dia, macam mana cara nak bertaubat? Cara nak bertaubat kepada Allah. Baik, kita tengok sikit. Faslun, ini satu pasal dan perhimpunan. Perhimpunan segala pekerjaan ini yakni pekerjaan taubat, bahawasanya kita nak bertaubat pada Allah ni, maknanya kita dah sedar dah insaf dah, masing-masing fikir dosa masing-masing, dosa apa yang telah kita lakukan dahulu. Maka dia kata bahawa engkau apabila memulai dengan taubat, maka engkau lepaskan pada hati engkau daripada segala dosa. Lepaskan daripada hati kita, maknanya hati kita dah tambah dah buat dosa lagi. Itu maksud lepaskan. Jangan hati kita nak sakut lagi dengan dosa. Lepas tu hati kita tak ada dah dosa. Maknanya apa? Maknanya hati kita tak ada bercita-cita nak buat dosa yang telah kita lakukan dahulu. Jadi dosa apa? Dosa besar. Kalau kita dahulu mendedahkan aurat, contohnya tidak menutup aurat, tidak memakai tudung, gimari-gimari, ataupun memakai pakaian yang mendedahkan aurat, lalu kita kembali niat pada ni, mulai hari ni tambah dah. Kalau boleh nak pakai jubah, kalau boleh nak pakai jibab, tambah dah. Jadi kita lepaskan hati kita ni dengan arti kata tidak mahu lagi melakukan dosa. Ini yang pertama. Kena ada niat macam tu. Seperti bahawa engkau tetapkan atas bahawa tiada engkau hendak kembali kepada dosa selama-lama, seperti kamu berazam bersungguh-sungguh kamu tidak akan buat, ataupun kita tidak akan buat lagi, bersungguh-sungguh letak dalam hati. Sekali-kali ada barang ada,
Dan jadilah barang yang ada daripadamu itu jalan yang mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar citamu. Jadi maknanya sekali-kali kita berazam tidak mau buat dah, tidak mau buat dah mendapat ni dosa, dan kita memang betul-betul tetap maknanya jadikan dosa yang kita buat dahulu tu sebagai ingatan kita, dan kita tidak mau lagi melakukan dosa tadi, dan sehinggalah Allah mengetahui bahawa memang benar sidik ni benar cita-citamu daripada hati, memang hati kamu benar-benar nak berubah pada Allah. Ni kalau kita tak benar-benar memang payah. Kita mari belajar gitu kok. Kalau kita mari belajar memang tujuan kita tak ada pun puas duk saja mari lah. Mana gitu. Maknanya tak ada perubahan. Zaman Nabi sendiri pun Nabi sendiri yang mendidik sahabat. Kalau sahabat dia memang tambah belajar ataupun orang munafik, memang hatinya memang tambah pada Rasulullah, walaupun dia duduk dalam majlis Nabi pun dia tetap munafik dia. Maka di atas kita, kalau kita betul-betul hati kita nak berubah pada Allah, bila kita belajar saja dan kita akan beramal dengan apa yang kita belajar dan betul-betul niat, sehinggalah Allah Ta'ala tahu niat kita ni memang betul-betul nak berubah. Allah Ta'ala akan tolong, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini janji Allah. Allah Ta'ala kata siapa yang bersungguh-sungguh nak ikut jalan aku tunjuk jalan. Tunjuk jalan. Macam mana kamu nak kenal Allah? Macam mana kata kita nak kenal Allah Ta'ala? Sehingga kita nampak. Sehingga perbuatan kita ni tidak ada dah kita nampak perbuatan Allah, nampak asma Allah. Kenapa nampak perbuatan Allah? Yang kita makan ni apa ni? Kita makan ni, kita nampak kasih sayang Allah. Kalau Allah Ta'ala tak kasih kita, tak boleh nak makan. Satu suap nasi pun tak boleh nak makan. Satu biji nasi pun tak boleh nak masuk. Tapi bila kita makan, kita nampak ini kasih sayang Allah. Tapi kalau kita tak nampak af'al Allah Ta'ala, tak nampak asma Allah Ta'ala, kita makan kenyang tidur, tak bayang tak bagus. Maknanya. Tapi bila kita sampai satu peringkat, kita kenal ini Allah Ta'ala, bila kita makan, kita nampak kudrat Allah. Bukan kudrat kita ni, angkat tangan suap dalam nasi. Bukan kudrat kita, kudrat Allah. Kenapa kita boleh makan nasi masuk dalam perut? Ini iradat Allah, kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Kita nampak. Kita nampak bahawa Allah Ta'ala mengetahui kita perlukan apa. Allah Ta'ala beri kita nasi. Kalau kita tak tahu, kita makan benda racun, jadi kita tahu ilmu Allah, nampak segala-galanya. Kemudian bila kita makan, nampak asma Allah. Yang kita makan tu sebab apa? Sebab Allah Ta'ala Razzaq, pemberi rezeki. Nampak sampai kita sekali kita nampak. Jadi nak beritahu dalam keadaan macam tu, bila kita buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala, biarlah hati kita betul-betul tulus pada Allah. Kita memang cita-cita kita memang nak menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik. Maka dia kata benar sidik cita-citamu daripada hati yang takut, hati yang betul-betul takut pada Allah. Kalau hati tidak takut, tidak takut, buat dosa sebesar mana pun rasa biasa saja. Bahaya manusia yang melakukan dosa kemudian tidak merasa apa-apa dengan dosa yang dia lakukan. Ini manusia duduk dalam keadaan bahaya. Dan engkau reda segala kusum. Reda di situ minta reda. Sekarang ni kita dah rasa insaf, kita minta reda akan segala kusum. Kusum ni kenapa? Kusum ni orang hak kita balas dengan dia. Yakni orang yang engkau khianatkan atasnya. Yakni orang yang engkau khianatkan dengan ada engkau dapat akan seboleh-boleh engkau. Mana kamu ni dia kata kamu kena minta maaf, ataupun maknanya kita kena minta redha. Minta redha dengan orang yang kita balas dulu, ataupun orang yang kita khianat dengannya, sedaya yang kita boleh, semampu yang kita boleh. Ini nak bertabat. Kalau kita bertabat, pegang tasbih malam-malam, tapi harta orang yang kita ambil, kita tak atur lagi. Itu tak jadi. Bila kita nak bertabat, kita kena fikir, kenapa barang yang kita ambil, kenapa kita khianat. Kita kadang-kadang Allah ambil hak orang tu, ada rasa apa-apa. Hak pergi dengar pun pergi dengar, hak pergi belajar, tapi siapa masa hak orang bahan tahan baga. Hak orang pun tak ada rasa takut dah. Jadi kalau kita betul-betul nak bertabat, kita fikir dulu apa kesalahan kita dengan orang. Kita ada ambil apa hak orang? Kita ada ambil barang orang, kita ada khianat barang orang. Sekarang ni kita ada ambil hak orang. Tolong hantar balik hak orang supaya taubat diterima oleh Allah. Kalau tidak, selagi mana kita hak orang tu ada di tangan kita, dalam keadaan kita khianat hak orang, ambil barang orang tanpa sebenar, kita bertaubatlah, baca istighfar 100,000 pun Allah Ta'ala tak terima.
Sebab Imam Ghazali kata dah, syaratmu nak bertaubat, kamu serah balik hak orang. Biar kalau boleh kita dengan orang lepas dulu, baru kita nak lepas dengan Allah Ta'ala pula. Jadi sebab tu dia kata, kamu kena minta reda. Kalau minta reda lah. Minta maaf lah, saya tak boleh dah nak mendapat ni, saya tak boleh nak bayar, ataupun saya ada ambil, sekarang ni saya dah tak mampu, mungkin Allah Ta'ala uji saya sebab saya khianat ke awak. Saya khianat ke awak dan sebagainya, Allah Ta'ala uji. Akhir sekali kita kena minta reda pada Allah Ta'ala. Tu ada cerita, ada orang beritahu, dia kata ada orang yang buat khianat pada kita, dia kata malu nak jumpa, dia kata. Dia kata nak bertaubat pada Allah. Apa, bagi yang bertaubat, taubatlah, dia kata pada Allah. Tapi sebenarnya dia kena buat sesuatu. Kalau rasa malu ke apa-apa, kalau ambil kena atau balik amal, ataupun beritahu benda apa yang saya buat. Saya buat. Jadi nak beritahu, kalaulah katakan kita kalau buat apa-apa dosa, memang kita malu nak jumpa orang. Boleh jadi kita ambil hak dia, malu. Tapi kita buang sifat malu tu. Sebab apa? Sebab kalau kita rasa malu, kita ambil hak orang, kita tak hantar balik, kita bertaubat dari mana pun Allah tak terima. Serah balik hak orang. Kalau tak serah balik, minta reda pada Allah, minta reda pada Tuhan dia. Saya ambil hak orang, hak awak dulu, saya minta reda. Hari ni kadang-kadang orang tak takut dah ambil tanah orang. Ni tanah kita banyak ni, buat rumah, bahkan tanah orang. Tuan tanah kata kita lawang balik tuan tanah. Ambil harta orang, senyap-senyap je, tak ada rasa takut. Jadi nak beritahu, kalau kita nak kembali pada Allah, kena minta reda dengan dia. Kena minta maaf kena dia, kena minta reda kembali kepada diri dia. Seboleh-boleh yang mampu, seboleh-boleh. Kalau dia tak ada dah, nak orang ni cari tak ada, ambil piti tu, infak fisabilillah, niat kepada dia. Selagi mana dia ada, kena beri pada dia. Dan engkau bayarkan segala yang luput daripada dengan sekadar barang yang engkau kuasa. Dan kena bayar hak luput. Hak luput kenapa? Hak luput seperti semayang, hak lepas-lepas kita tinggal. Ramai mana orang meninggalkan semayang? Meninggalkan semayang. Hak semayang yang kita tinggal dahulu, kita kena qada. Betul lah kita bertaubat pada Allah. Ustaz, saya taubat dah, tak mau buat dah. Dulu saya tak pakai tudung, lah ni pakai tudung. Tetapi semayang dulu tak semayang, lah ni semayang. Betul, alhamdulillah kita dah semayang. Tapi kalau kita bertaubat, sembahyang yang dahulu kita tinggal, wajib kita buat. Bukan sunat, wajib kita buat. Kita kena mengqadakan semua sembahyang-sembahyang yang kita tinggalkan. Saya tinggal sembahyang 40 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun, tak kira lah. Bila saja kita bertaubat pada Allah, berapa tahun kita tinggal, kita wajib menunaikan dia. Kita wajib tu. Kan orang taubat Allah Ta'ala ampunkan. Memang Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya. Tapi dengan syarat, dosa-dosa yang lalu itu dia kena qada balik. Jangan taubat semayang, lepas pada tu hanya sekadar semayang saja, yang dulu tak buat. Wajib kena buat. Ini Imam Ghazali tunjuk jalan. Kalau kita benar-benar nak bertaubat, maka yang luput mana apa? Luput yang kita tinggal dahulu, kita kena buat sekadar barang yang engkau kuasa atasnya, sekadar mana yang kita mampu. Sekadar mana yang kita mampu, dan kembali yang tinggal itu kepada Allah, serah pada Allah. Andai kata kita dah umur 60 tahun baru taubat, 50 tahun baru bertaubat, berapa tahun tinggal semayang? Allah tinggal semayang umur 35 tahun tinggal semayang contohnya. Maka kena qada. Allah tak cakap nak qada 35 tahun. Cuba bayang, satu hari 17 rakaat, 10 hari 170 rakaat, 10 hari. Dah itu baru 10 hari. Dan kalau sebulan berapa? Sebulan lagi berapa? Kalau setahun berapa rakaat dia kena qada? Jadi dia kira-kira rakaat Allah 17,000 rakaat. Pesang situ. Pesang pada. Jadi macam mana? Jadi dalam keadaan macam tu, kita kena qada setakat mana yang kita mampu. Ada setengah kita kata tak boleh kerja lain, kena qada mayang sama, takut kita letih. Jadi kurang-kurang kita semayang, mayang subuh qada subuh, mayang tu qada tu asal. Tiba-tiba dok-dang juga, dok-dang serah pada Allah. Kalau Allah Ta'ala ampunkan. Kalau Allah Ta'ala tak ampun, itu terserah kepada Allah. Tetapi niat kita baik, Allah Ta'ala kasih kepada hamba-Nya yang betul-betul niat baik nak buat kebaikan. Maka dia kata, serah kepada Allah dengan merendahkan diri pada Allah, dan menghinakan dia, yakni menghinakan diri dia. Hina, kita kena merasa hina dengan Allah Ta'ala. Apa yang kita ada? Kita ada apa? Kita tak ada apa langsung sebenarnya.
Nyawa kita pun datang daripada Allah. Udara kita yang kita hirup pun datang daripada Allah. Semuanya kita dah ada apa-apa, kita hanya daripada Allah Ta'ala belaka. Jadi kita tak perlu sombong, kita kena hinakan diri di hadapan Allah supaya dipadakan ni dicukupkan. Dan demikian itu, kemudian maka engkau mandi. Ini cara-cara bertaubat. Okey, sekarang ni sebelum kita nak bertaubat, yang pertama kita kena fikir tentang dosa kita, kemudian timbul dalam hati kita nak bertaubat, lalu kita menyesal. Pastikan menyesal tu kalau boleh biar sampai menangis. Ingat dua air mata yang menyelamatkan kita ataupun memadamkan api neraka. Yang pertama dua mata yang menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Yang pertama, mata yang mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah. Biar banyak menangis. Duduk seorang diri ingat dosa menangis. Malam esok duduk pula seorang diri ingat dosa menangis. Kita kena bertafakur, duduk dia ingat pada dosa, siapa menangis. Biar 3-4 kali menangis pun tak apa. Sehingga kan hati kita lembut dengan Allah. Lembut dengan Allah. Bila lembut dengan Allah, barulah semangat kita nak buat amal ibadat. Allah Ta'ala akan tunjuk jalan pada kita, jalan sehingga kita kenal Allah Ta'ala. Jadi begitu. Tapi hari ni banyak kan tak menangis. Nak menangis kerana mana-mana ada dengar nyanyi. Dah dengar nyanyi, dah tengok drama, dah tengok tu, akhir kali hati kita keras. Yang menyebabkan hati kita keras inilah. Mana kita duduk benda ada perkara-perkara yang macam tu. Tapi apa salahnya kalau kita duduk diam, kita duduk fikir, ingat pada dosa kita. Tiap-tiap malam ingat dosa, nak tidur ingat dosa. Dan satu lagi ingat, kita akan mati. Tengok mana saudara-saudara kita yang telah pergi, apa yang mereka bawa. Dan sangat menyesal manusia tu yang Allah Ta'ala beri hidup sekali saja, muda sekali saja. Walaupun nama dia muda daripada kecil sampai ke mati pun nama dia muda dia tetap sekali je. Sekali saja. Kehidupan dia sekali saja. Bila Allah Ta'ala beri kematian saja, tak ada benda dah. Sebab tu kata Sayyidina Ali, al-yaum amalum bila hisabin, ghadan hisabum bila amalin. Hari ini kita beramal, Allah Ta'ala tak kira lagi. Buat amalan. Besok kita akan dikira tidak ada lagi amalan. Tak ada. Bila kita timbang tak cukup semayang sikit, pahala semayang. Nak semayang kejap, nak tapung, tak ada dah. Tidak ada. Allah Ta'ala beri sekali saja. Jadi cukuplah. Dengan dosa yang kita buat ni, takkan kita nak tambah lagi dosa. Kemudian peluang Allah Ta'ala beri lagi hidup bagi kita. Masa peluang hidup inilah kita penuhkan masa kita dengan melakukan ibadat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita menyesal. Bila menyesal, siapa kita menangis, menangis dan kita berazam pula dalam hati kita, ya Allah, aku tidak akan buat lagi dosa yang telah aku buat dulu. Kenapa dosa yang kita buat dulu aku tak mau buat dah. Memang betul-betul janji pada Allah, ikhlas betul-betul tak mau buat. Kemudian bila kita rasa macam tu, yang keempatnya kita pergi cari, kita fikir apa yang aku ambil hak orang lain. Apa yang aku dengan orang lain ni, apa yang aku buat. Maka kalau kita ada salah, kita pernah kata dia, kita pernah khianat dia, kita pernah dengki pada dia, kita pergi jumpa, minta maaf banyak-banyak, saya ni banyak dosa benar, minta maaf lah, saya nak bertaubat pada Allah. Itu berat kita. Berat benarnya, bukannya senang. Kita sanggup pun kita pergi jumpa dia. Sanggup lagi jumpa dia, saya ni fitnah awak banyak. Fitnah awak banyak. Sebab tu kita, kalau orang fitnah kita, orang kata kita, tak usah balas. Nak balas, kenapa? Jangan balas. Kalau kita balas, kita bertaubat, kita kena pergi jumpa dia juga. Sebab tu kalau orang kata ustaz, orang ni kata ke ustaz kadang-kadang, biarlah. Jangan duk balas. Orang nak kata kita gajah, rimah, ikut anda dia. Tapi yang paling penting kita dengan Allah Ta'ala. Kita jangan tengok nilai manusia. Kalau manusia kata kita baik pun, tapi kalau kita buruk depan Allah, tak ada guna kat kita. Kita tambah cari kebaikan di hadapan manusia. Kita tambah manusia je kata baik. Allah Ta'ala kata kita ni bukan manusia yang baik. Kita nak Allah Ta'ala kata kita orang yang baik, walaupun manusia kata kita bukan orang yang baik. Walaupun manusia kata kita ni bukan orang yang baik. Yang paling penting kita dengan Allah Ta'ala. Jadi bila kita buat dosa, sanggup kita pergi jumpa dia. Allah, saya ni pernah fitnah awak, saya pernah kata pada awak, saya pernah buat khianat pada awak. Hak awak ni, hak awak dulu, hak hilang tu saya lah ambil gini-gini. Kena minta reda dengan dia. Nak siapa ni dengan Allah. Kaedah hijab ni, kita terhijab dengan Allah. Kenapa ibadat kita, kenapa taubat masih lagi ibadat macam tu juga? Sebab kita kena pergi jumpa dia.
Kerana minta redha setakat mana yang kita boleh. Tapi kalau tak boleh macam mana? Kalau tak boleh kita buat baik saja dengan dia dan kita doakan dia supaya dia ini di akhirat nanti ampunkan kita. Dalam ke dunia kita tak sanggup. Kadang-kadang kita buat dosa dengan orang tu. Nak jumpa dia pun malu. Nak jumpa dia pun malu. Padahal dia tak tahu pun kita buat dosa ke dia. Akhir sekali. Apatah lagi macam kita fitnah dia. Bila kita fitnah dia didapati bahawa yang kita fitnah dia ni memang benda tu tak berlaku pada diri dia. Dia tak buat pun begitu. Kita dah tahu dah. Dan dia tak tahu siapa yang fitnah dia. Kita yang fitnah dia. Nak jumpa dia sangat malu. Saya malu. Sanggup tak kita kata. Saya yang fitnah awak. Minta maaf banyak-banyak. Kalau kita sanggup, hati kita terbuka kerana Allah, biarlah aku malu-malu. Tak apalah. Asal Allah tak terima, kita pergi jumpa dia. Alhamdulillah. Tapi orang macam ni, berapa orang yang mampu? Berapa orang yang boleh? Payah. Sangat payah. Sebab hati kita ni ada ujub, ada takabur, ada sombong. Sombong banyak dalam hati kita. Jadi akhir sekali kerana kalau kita tak mampu, kita berbaik-baiklah dengan dia. Baik-baik dengan dia, doa pada dia, dan juga kita minta biarlah dia ni akan ampunkan dosa kita, dan ataupun dekat akhirat dia lepaskan diri kita dengan dia. Selamat. Tidak dituntut dekat negeri akhirat. Jadi lepas daripada tu kita dah berasa dah sesat dah dengan manusia, dah minta maaf dah harta orang kita ambil kita dah bagi dah. Lepas pada tu dah kita terambil, kita kira balik macam mana. Tak apalah, saya termakan buat rumah makan pagar tanah awak, dan saya bayarlah bahagian tanah ni. Minta maaf banyak-banyak. Saya tak ada niat pun nak ambil. Kalau tak ada niat sungguh. Kalau ada niat pun nak buat guna. Mungkin saya dah insaf dah, bagi tahu pada dia, dah bayar dah, selesai dah. Lepas tu itu dengan manusia, dengan Allah belum lagi. Maka dia ajar di sini pula oleh Imam Ghazali, beritahu kepada kita pula. Dia kata macam mana? Maka dia kata di sini mandi, dia kata. Kemudian maka engkau mandi bukan mandi taubat ni. Kita mandi nak bersihkan diri ni, kita mandi dan basuh kain kita, maknanya pakai pakaian yang bersih. Kalau boleh pakai pakaian putih. Orang Paham memang pakai biasa pakai pakaian putih. Jadi pakai, mana basuh pakaian kamu ni, kain kamu, yakni pakai pakaian kamu yang bersih-bersih. Kita nak ngadap Allah ini pakaian bersih-bersih. Bersih-bersih, dan engkau semayang 4 rakaat. Ini Imam Al-Ghazali. Semayang 4 rakaat. Pernahkah kita semayang sunat taubat? Pernah ke tidak pernah? Tapi pernah, kita memang mengaku banyak dosa. Tapi mengaku banyak dosa, semayang sunat taubat pun tak pernah. Mengaku saja banyak dosa. Hamba nak taubat dah, taubat. Taubat tambah buat lagi. Jadi macam tu, tak jadi. Ni syarat-syarat dia dah menyesal, dah menangis, dah semua dah pergi jumpa orang lain, dah minta maaf belaka dah ni. Barulah kita ni nak dengar Allah Ta'ala pula ni. Dengar orang sesat dah. Kalau kita tak buat dengan orang, tak minta maaf, kita akan takbir Allah Akbar saja, aku semayang sunat taubat. Sampai bulan Ramadan, malam siang bulan bayar sunat taubat. Hak orang tak atur lagi. Hak dengan orang tak minta maaf lagi. Tak jadi. Itu kena faham. Imam Ghazali tunjuk contoh kita nak bertaubat kepada Allah. Ini cara bertaubat. Lepas daripada tu, pakai pakaian bersih dan engkau semayang 4 rakaat. 4 rakaat ni semayang 2-2 pun tak apa. 4 rakaat selalu pun tak apa. 4 rakaat pun selalu, 2-2 pun tak apa. Maka lepas niatnya begini, usalli sunnata taubah. Usalli sunnata taubati arba'an raka'atin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Semayang sunat taubat. Semayang sunat taubat. Dulu masa duduk pondok rajin juga saya, tiap malam. Dan ni bakal banyak dosa, jadi malas gitu. Jadi nak beritahu, kena semayang sunat taubat kalau boleh setiap kali nak tidur. Nak tidur, kita semayang apa ni, semayang sunat taubat. Kemudian dia kata 4 rakaat lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Semayang 4 rakaat sekaligus pun tak apa. Tapi kalau kita nak semayang 2-2 pun boleh. 2-2 pun boleh. Jadi Imam Ghazali mencadangkan sini 4, maka kita buat 4 lah. 4 rakaat, kemudian akan takbir Allahu Akbar. Kemudian engkau kerjakan seperti barang yang wajib bagi semayang macam biasa. 4 rakaat hak wajib, baca Fatihah, rakaat, i'tidal dan sebagainya. Dan sebagainya. Tapi semayang ini hendaklah dibuat di waktu malam, ketika orang lain tak ada dah. Orang lain duk tidur, ataupun isteri tidur, ataupun suami tidur, ataupun ajak suami isteri. Semayang, ingat kepada Allah, angkat takbir 4 rakaat semayang, dan kau hantarkan mukamu atas bumi. Ini tempat sujud atau tempat sujud.
sunyi daripada manusia. Kalau boleh lewat-lewat malam sunyi. Lewat-lewat malam sunyi, tiada melihat akan dikau padanya seorang. Maknanya tak ada orang lain dah masa tu melainkan Allah Taala. Supaya apa? Supaya ikhlas kita. Kita duduk seorang diri semayang seorang diri ni boleh membawa kepada ikhlas. Tak ada orang lain dah. Ada orang lain, kita duduk seorang diri semayang, tak ada orang lain kecuali Allah. Kemudian engkau jadikan tanah di atas kepalamu dan bergulingmu kamu. Mana duduk habis semayang tu duduk apa, sehingga kan masa kepala kita atas tanah tu kita baca subhanahu wa ta'ala tu, siapa kalau boleh menangis pun tak apa. Ingat pada Allah Taala masa ketika itu. Kemudian dia kata dan berguling kamu, yang ia terlebih besar engkau, terlebih besar anggotamu pada tanah. Jadi muka kita memanglah muka yang kita paling muliakan muka. Orang tak jaga muka lah lama ni. Jadi muka ni macam-macam ada. Maskara pun ada. Lagi benda apa? Eyeshadow pun ada. Tak ada eyeshadow tak cilibu pun tak apa. Jadi nak beritahu macam-macam ni, jaga ni. Allah, bedok berapa lapis. Lepas tu minyak. Dok jaga ni macam-macam jenis minyak. Mari je iklan. Kecantikan tu kecantikan muka. Kebanyakan pergi dekat spa. Pagi tu dok jaga ni Allah. Lepas keluar pada spa pula, Allah 5 tahun muda. Umur 30 macam 30. 35 macam 30. Lepas tu minggu depan mari 30 macam 25. Allah duk jaga. Duk jaga sungguh muka ni. Letak muka kat atas tanah. Ya sama dengan kaki kita. Yang kata kita pijak-pijak letak atas tanah. Kita hinakan diri kita, tapi hina bukan depan mak, hina depan Allah. Sebab memang kita hina. Memang kita hina di hadapan Allah Taala. Tak hina buat apa kita. Allah Taala bagi nikmat tiap-tiap hari, bagi nikmat. Dosa kita naikkan. Allah Ta'ala turunkan nikmat, kita buat naik dosa dengan Allah. Turun nikmat dan dosa Allah Ta'ala. Apa kata kalau kita buat baik orang buat jahat kita, buat baik jahat kita. Tetapi Allah Ta'ala Maha Pengasih, sayang hamba dia. Maknanya Allah Ta'ala tak turun bala pada kita sekaligus mati habis, tidak. Tapi Allah Ta'ala beri peluang kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka letaklah muka kamu yang kamu rasa besar pada anggota kamu tadi ni, rasa lebih besar, lebih mulia, maka letak atas tanah dengan air mata yang mengalir sampai menangis. Betul-betul menangis taubat, dan hati yang duka cita, hati yang sangat duka cita, ingat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu selain daripada jalan ini, ulama-ulama dahulu orang dia panggil bersuluk. Yang bersuluk-suluk tu duduk nak jadi macam ni lah. Duduk bertafakur, menangis lah. 3 hari duduk suluk, 3 hari menangis. Nangis. Supaya hati kita terbuka. Duk fikir tu. Ataupun kita duduk rumah bertaubat pada Allah, malam-malam gitu biar menangis. Sehinggalah hati kita lembut. Sebab nak khabar, selagi mata hati kita ni tidak dipecahkan, nafsu kita tidak dipecahkan, lagi tu kita tak nampak Allah. Lagi tu ibadat kita jadi berat. Lagi itulah kita tidak boleh mengubah sikap kita. Walau kita belajar dengan ilmu macam-macam ustaz kita belajar siang malam, lepas malam ni, lepas malam ni, tapi hati kita tidak dipecahkan, nafsu kita tidak dihancurkan, kita tidak menangis depan Allah. Belajarlah dengan guru banyak mana pun, tidak memberi kesan kepada hati kita. Jadi nak caranya macam mana? Cara dia kita biar pecah hati kita, biar pecah nafsu kita, sehingga kita betul-betul tunduk menangis di hadapan Allah Taala. Sebab tu orang banyak berzikir, dia lalu jalan tarekat nak berzikir, nak pecahkan nafsu kita. Ataupun dengan jalan bersuluk, duduk bertafakur, menangis ni siang malam, 3 hari, 40 hari menangis. Bersuluk. Supaya apa? Supaya hati kita ni tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni bila kita tak menangis, tanda hati kita keras, kita tak menangis. Dalam bulan ni berapa kali menangis dengan Allah? Dalam bulan ni. Ni bulan berapa? Bulan 2 dan bulan 1. Bulan 1 tahun lepas berapa kali? Setahun lepas tu berapa kali kita menangis? Kalau ada menangis pun tengok cerita kus-kus hatahir dil pagahir. Jadi nak beritahu, menangis di atas kesalahan dosa kita buat, berapa kali kita menangis? Jadi nak beritahu, akhir sekali dia kata biar mengalir, biar hati duka cita dengan suara yang keras menangis macam budak-budak, tak apa.
Sebab tu dia kata biar tak ada orang sunyi. Biar kita menangis. Siapa kalau boleh ada orang nak bangun kita? Allah, banyak nak bangun rasa malu dengan Allah. Nak bangun pun rasa malu, biar jadi macam tu. Biar jadi macam tu, barulah hati kita tunduk. Maka dengan suara yang keras, dengan suara yang kuat, dan engkau ingatkan dosamu, di samping kita ingat dosa kita itu satu dan satu, yakni satu demi satu. Ingat dosa satu persatu, baca depan Allah. Kalau kita tak baca pun Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tapi bila kita baca, kita mengaku, lebih lagi hati kita tunduk dengan Allah Ta'ala. Kita baca, ya Allah, aku ni buat dosa macam ni, aku ni dok kabur orang, aku tak beramal, aku ni sebenarnya lebih jahat daripada orang yang mendengar, aku ni gini-gini. Dok baca satu-satu. Siapa kita dak orok, menangis kita di hadapan Allah Ta'ala. Ini tanda orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini jalan taubat yang ditunjuk oleh Imam Ghazali. Kita banyak belajar tentang taubat, kita banyak sebut tentang taubat, tapi macam mana jalan dia? Ni Imam Ghazali hari ni baru dia khabar. 2-3 minggu dulu kita cakap taubat. Mana jalan dia? Jalan dia ni. Jalan dia macam ni, sehinggalah dalam keadaan macam tu dia kata satu demi satu, dan juga satu dan satu barang yang sedapatnya kita sebut. Sebelum kita sebut, mana-mana kita ingat dosa kita khabar. Aku ni ambil barang orang, aku ni khianat, aku ni tidak amanah, aku ni pembohong, aku ni cerita, aku ni akhir kali wahai nafsu yang jahat. Sebut lagi. Lepas tu kalau nak tu sebut nama kita, Ustaz Kamal, mu ni jahat. Sebut. Sebut nama satu-satu. Sebut di hadapan Allah. Satu persatu. Siapa kita berasa dakwa, siapa kita berasa lemah, menangis kita. Biarlah menangis pada Allah, tak apa. Menangis kerana Allah Ta'ala. Menangis yang macam ni yang katakan Allah Ta'ala kata dipadangkan api neraka. Kalau kita menangis, ingat Allah menangis, tapi hak orang kita tak tahu lagi, tak siapa lagi. Menangisnya siapa kita dah hak orang kita habis dah, kita dah selesai dah, kita sebut satu persatu menangis. Allah boleh tiap-tiap malam. Jadi kalau boleh malam ni cuba buat sekali. Malam ni cuba buat sekali, kita ambil air semayang, kita mandi bersih-bersih, pakai pakaian, kalau boleh pakai pakaian putih, bawa tasbih satu, malam-malam hari, kalau dia malam atau mandi kata tak molek pula, ambil air semayang pun tak apa, bersih, kemudian pakai pakaian putih, menghadap dekat Kaabah, menghadap kiblat, apa sejadah, ada tasbih tu, semayang sunat taubat. Semayang sunat taubat 2 rakaat ataupun 4 rakaat sekaligus. Kemudian masa sujud yang terakhir tadi, kita pun menapa ni baca doa pada Allah Ta'ala banyak-banyak sampai kita menangis. Ataupun kita beri salam, lepas beri salam kita berdoa, atau lepas beri salam kita beristighfar banyak, astagfirullah. Habis astagfirullah banyak-banyak, lepas tu kita angkat tangan doa pada Allah, kita munajat. Ilahi ya Rabbi, saya telah berdosa banyak, gini-gini. Baca siapa menangis, siapa kita terlepak atas tempat sujud. Menangis tu kita angkat tangan tu, menangis biar apa cucurah banyak, sebut satu-satu siapa kita jatuh atas tempat sejadah tu. Siapa muka kita jatuh atas tempat sejadah tadi, menangis, mengalir biar basah sini. Biar basah tempat kita sujud tadi. Ingat betul-betul dosa kita. Ingat betul-betul dosa kita, siapa hati kita lembut dengan Allah Ta'ala, dan kita munajat betul-betul dengan Allah. Tak kira lah saya tak ngapai ikut Arab pun payah, sebut bahasa Melayu. Biar betul-betul, biar menangis, kalau boleh menangis macam budak-budak, bunyi menangis. Tapi dalam keadaan kita dengan Allah Ta'ala saja. Supaya kalau kita buat macam tu, air mata inilah yang menjadi saksi dekat negeri akhirat kelak, bahawa air mata yang menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Selepas daripada itu, ingat balik mana dosa kita dengan orang, mari minta maaf belaka dengan orang. Kemudian mendapa lagi kita tinggal semayang, puasa qada belaka secepat-cepat mungkin qada. Kalau tak mampu qada, ya Allah tolonglah aku nak jadi hamba yang bertaubat, minta dengan Allah qada belaka. Biarlah kita dalam keadaan macam tu menangis di hadapan Allah. Moga-moga Allah Ta'ala terima taubat. Semua kena buat macam tu. Sebab apa? Semua berdosa. Tak tahulah kalau dia rasa dia tak ada dosa. Kalau rasa tak ada dosa, tapi kita kena buat bertaubat pada Allah. Kerana kita kena akui
bahawa kita adalah hamba Allah Ta'ala yang berdosa, yang banyak dosa, yang wajib bertaubat di atas pada kita. Kalau kita tak bertaubat, semayang dalam keadaan tidak bertaubat, semayang dalam keadaan maksiat dengan Allah. Yang selama ni kita semayang bangun siang malam tidak bertaubat, semayang dalam melakukan maksiat. Boleh jadi kita semayang dalam ujub, dalam kita semayang dalam takabur, kita semayang dalam riak, dalam keadaan kita tidak sedar. Kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiba. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minat tawwabin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma ja'alna minal muhsinin wa ja'alna minal mukhlisin wa ja'alna minal muflihin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا
يجزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.